Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Papa Gomo o Papa Gomo? Kalau baru-baru ini kita nampak dan kita baca laporan, Papa Gomo tidak mengaku dia Papa Gomo. Dalam kenyataan di mahkamah itu, Seazri mengaku beliau bukan Papa Gomo. Kali ini, Papa Gomo timbulkan lagi satu kontroversi yang dianggap oleh netizen sebagai bodoh. Kerana beliau, Papa Gomo ini, sembarang saja cakap. Dalam kenyataan terbaru Papa Gomo, yang kelihatan memang agak bodoh kata netizen, ialah beliau nyatakan beliau mendakwa, Papa Gomo dakwa Anwar tak dapat jumpa Presiden China. Tapi, apa yang berlaku sebaliknya? Tapi yang hairan, ada juga orang-orang tertentu yang percaya dek penipuan Papa Gomo ini. Sehingga pengulas-pengulas politik dalam ruangan-ruangan komen di media sosial mengatakan, ada juga yang percaya dengan pembohongan, penipuan, kebodohan Papa Gomo ini, kata mereka. Ini apabila kata Papa Gomo, Anwar tak dapat jumpa Presiden China. Dakwa Papa Gomo selepas pernah rayu bayar RM100 sebulan. Apa cerita ni? Sampai begini sekali dakwaan Papa Gomo. Papa Gomo mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat berjumpa Presiden China walaupun jelas video Presiden walaupun jelas video Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjabat tangan dengan Xi Jinping di Dewan Besar Rakyat Beijing. Itulah kata netizen, Papa Gomo ni dah semakin meroyan, kata mereka. Pemilik nama sebenar Wan Muhammad Azri Wan Derus itu bahkan secara mengejek berkata, Perdana Menteri juga tidak bertemu dengan menteri di Republik tersebut. Malah lebih teruk dari itu, sidang media di China pun yang cover hanya 2 media dari Malaysia, iaitu RTM dan TV3. Tapi percayalah, Anwar akan kata dia bawa pelaburan berbilion-bilion untuk yakinkan pentaksub Anwar. Hahaha. Nak bohong apalagi Anwar, tulisnya di platform X. Dakwaan Papa Gomo itu jelas fitnah apabila Xi Jinping sendiri menzahirkan rasa puas hati ketika bertemu Anwar Ibrahim sambil menekankan hubungan yang semakin erat antara China dan Malaysia. Kata Presiden itu, saya sangat gembira bertemu Perdana Menteri sekali lagi, kata Xi Jinping di Dewan Besar Rakyat Beijing sambil mengakui ulang tahun bersejarah hubungan diplomatik China-Malaysia selama 50 tahun. Pada tahun 2014, Papa Gomo pernah cuba memohon untuk membayar RM100 sebulan kepada Anwar. Selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan untuk menangguhkan pembayaran ganti rugi sebanyak RM800,000 terhadap Anwar yang ketika itu ketua pembangkang. Akhir tahun lalu, Papa Gomo yang difahamkan bekas anggota polis telah dibuang kerja kerana kesalahan rasuah, telah pun disiasat kerana memfitnah Perdana Menteri menghidap AIDS. Aduh, Papa Gomo ni masih tidak serik lagi lah. Tak serik-serik membuat kenyataan yang bersifat tidak berasas sama sekali. Yang ini lagilah teruk. Bayangkan dengan ada bukti video Anwar Ibrahim bersalaman dengan Presiden China. Bahkan Presiden China dalam video pun menyatakan beliau bergembira bertemu dengan Anwar Ibrahim. Papa Gomo pula dengan senang-senangnya mendakwa Anwar Ibrahim tidak dapat berjumpa dengan Presiden China. Bersediakah Papa Gomo disaman 1 bilion? Dia menghina, mengejek Anwar Ibrahim dengan menyatakan dalam hantaran X, dia kata nak bohong apa lagi Anwar, merujuk kepada Anwar Ibrahim. Kata Papa Gomo tak percayalah Anwar akan kata
Tapi percayalah, kata Papagomo, Anwar akan kata dia bawa pelaburan biliun-biliun untuk yakinkan pentaksub Anwar. Hahaha, kata Papagomo. Ada netizen kata, kau dah ejek Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Papagomo sedialah disaman biliun-biliun. Harap-harapnya betul lah, kata netizen. Atau ada juga yang mencadangkan supaya Papagomo ni bagus dibuang daerah sajalah, kata mereka. Kerana terbukti secara jelas terang-terangan dia memfitnah Anwar Ibrahim berkait isu Anwar Ibrahim jumpa dengan Presiden China. Dalam rakaman video yang dipaparkan, terbukti dalam rakaman video dan juga gambar-gambar yang telah dinyatakan ini, terbukti dengan jelas Anwar Ibrahim bersalaman, berjabat tangan dengan Presiden China tersebut. Selain daripada itu, gambar-gambar yang diletakkan dalam caption itu juga menyatakan dengan jelas bahawa Anwar Ibrahim berjabat tangan di Dewan Besar Rakyat Beijing. Berjabat tangan dengan Presiden Xi Jinping. Jadi apa lagi yang entahlah dari mana keberanian Papagomo membuat fitnah, sefitnah-fitnah begitu pun tak tahu. Baru sebentar tadi pun Muhyiddin telah kalah dalam kes fitnah melibatkan Lim Guan Eng. Dalam kes itu Muhyiddin diarah bayar 135 juta, 1,35 juta, bukan 100. Muhyiddin diarah bayar 1,35 juta ringgit. Itu Muhyiddin. Papagomo sedia ke membayar saman lebih banyak daripada Muhyiddin? Sebab dalam rakaman video, dalam video yang kita tonton, apa yang terjadi ialah Xi Jinping, Presiden China, mengatakan, saya sangat gembira bertemu Perdana Menteri sekali lagi. Kalau Presiden China dah menyatakan dia gembira bertemu, apalagi pembohongan daripada Papagomo ni. Kadang-kadang kita memang sudah muak dengan sikap Papagomo ni yang tidak sudah-sudah, tidak pandai habis-habis memfitnah. Kalau sebelum ini dalam satu hantaran pun video Papagomo yang difahamkan pada akhir tahun lalu telah pun disiasat kerana memfitnah Perdana Menteri menghidap AIDS. Bayangkanlah beraninya Papagomo kan. Tapi dia sudah lupa bahawa pada tahun 2014 Papagomo pernah cuba memohon untuk membayar RM100 sebulan kepada Anwar selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan untuk menangguhkan pembayaran ganti rugi sebanyak RM800,000 terhadap Anwar yang ketika itu ketua pembangkang. Tak serik lagi lah kan. Bikin malu sajalah, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Telah disahkan bahawa Presiden baharu Amerika Syarikat telah dimenangi oleh Donald Trump. 2 kali menjadi Presiden Amerika Syarikat. Selepas kemenangan Presiden Donald Trump, ini komen daripada Anwar Ibrahim. Kemenangan Donald Trump, Anwar mengulangi sekali lagi pendirian mengenai Gaza. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi pendirian mengenai pentingnya menghentikan genosid ke atas Gaza ketika memperkatakan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Perdana Menteri berkata, beliau berharap sesuatu yang baik dapat dicapai daripada kemenangan calon Republikan berkenan yang meraih lebih daripada 270 undi elektoral college menewaskan Kamala Harris. Menurut Anwar, keadaan tersebut termasuk hubungan dua hala, perdagangan, geopolitik dunia serta nasib rakyat Gaza. Kita akan sambut baik kalau sikap Amerika Syarikat sikapnya positif.
termasuk jalan ke arah kedamaian bagi menghentikan serangan ganas ke atas Gaza, kata Anwar. Mengiktiraf hak mutlak dan sahih rakyat Palestin dan juga cara kaedah perdamaian dalam konflik Ukraine, dan ini akan membantu penyelesaian ekonomi, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata demikian dalam sidang akbar di Beijing sempena hari terakhir lawatan kerjanya di China hari ini. Beliau menambah, keputusan yang dibuat oleh rakyat Amerika Serikat harus dihargai dan ia adalah amalan sistem demokrasi. Sehubungan itu, Anwar menzahirkan ucapan tahniah ke atas kemenangan Trump yang merupakan calon Republikan. Trump menang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat apabila berjaya melepasi majoriti 270 undi elektoral yang diperlukan untuk memenangi jawatan itu. Bekas presiden itu akan mengangkat sumpah sebagai presiden pada Januari 2025 dan akan berkhidmat selama 4 tahun dalam penggal keduanya. Dia sebelum ini menggemparkan dunia apabila pertama kali memenangi jawatan presiden pada tahun 2016. Bapa kepada 5 anak berkenan terselamat daripada 2 cubaan bunuh, yaitu di Pennsylvania pada Julai lalu dan 2 bulan kemudian di Florida. Saudara, itu komen Anwar Ibrahim berkait dengan kemenangan Donald Trump. Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen Anda. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Saifuddin Tempelak Hadi seminit pun tak pernah masuk penjara. Apa cerita sampai ini semua keluar? Memang mengejutkan sejak akhir-akhir ini Hadi Awang mengeluarkan banyak kenyataan yang agak kontroversi dan juga luar biasa. Macam-macamlah komen netizen, macam-macamlah pendapat netizen berkait kenyataan-kenyataan terkini daripada Hadi Awang. Ini termasuklah tentang mimpi, ini termasuklah tentang gaji dan sebagainya. Namun dia lupa bercakap tentang kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Kalaulah Hadi Awang benar-benar berintegriti, beliau pasti akan bercakap tentang perkara yang realiti berkait dengan kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat, bukan bercakap tentang gaji Perdana Menteri sahaja. Ahli parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang seminit pun tidak pernah dimasukkan ke penjara, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kenyataan Saifuddin itu susulan perbahasan Hadi yang sebelum ini yang mendakwa ramai pemimpin PAS masuk penjara ketika berjuang dalam reformasi suatu masa dahulu. Tapi Hadi tak pernah pun menjejakkan kaki masuk penjara walau seminit pun, kata Saifuddin Nasution Ismail. Kenapa beliau bangga sangat bercakap tentang ramai pemimpin PAS masuk penjara ketika berjuang dalam reformasi suatu masa dahulu, walhal beliau sendiri tidak pernah merasai berapa nikmatnya tinggal dalam penjara. Menurutnya, ketika reformasi ramai yang kena tangkap dan mereka terdiri daripada pemimpin yang kini berada di pihak kerajaan, kata Hadi Awang. Dari segi sejarah, Marang 1 minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah. Adakah? Soal Saifuddin, berapa minit beliau masuk penjara? Kata beliau lagi di Dewan Rakyat hari ini. Walau bagaimanapun, Sahir Sulaiman PN Bacok mencela masuk lokap. Saifuddin kemudian menegaskan bahawa masuk lokap adalah berbeza dengan masuk penjara. Masuk lokaplah. Barisan kami ini masuk lokap biasalah. Dah biasa dah. Bacok pernah masuk lokap? Soal Saifuddin Nasution Ismail kepada ahli parlimen Bacok. Beliau menambah bahawa Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu sebelum ini ketika berada dalam PAS kerap masuk lokap.
Yang dulu kalau kerap masuk lokap yang berhormat Kota Raja Datuk Seri Muhammad Sabu, sebenarnya kita fahamlah yang itu. Jangan jadi alasan itu bertempur dengan polis dan berundur. Dalam sejarah PAS, polis pun ada yang mati dibunuh. Ada, kata Saifuddin Nasution Ismail. Jadi, takkanlah bila bertempur dengan polis dalam demonstrasi, berundur kerana polis. Itu alasan yang lemah. Katanya ketika menggulungkan perbahasan rang undang-undang RUU perbekalan di peringkat Kementerian Dalam Negeri di Dewan Rakyat hari ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sampai ke hari ini, kes Fashion Valet masih diperbualkan oleh rakyat Malaysia. Manakan tidak, ianya melibatkan dana awam, duit rakyat, duit negara. Harap-harapnya SPRM siasat betul-betul pelaburan Fashion Valet, kata Liana Marzuki di Harapan Daily. Apa pula komen anda tentang isu ini? Adakah anda juga setuju seperti yang dinyatakan oleh Liana Marzuki bahawa diharapkan SPRM siasat betul-betul pelaburan Fashion Valet? Jangan sampai ada yang terlepas. Jangan sampai kerugian kita. Jangan sampai dana awam, dana negara menjadi wang yang terbang entah sia-sia terbakar begitu saja. Hantaran dan komen ini dibuat pada tahun 2020. Ini ketika kerajaan mahu buat PKP dan syaratkan syarikat bayar juga gaji kepada pekerja sekurang-kurangnya sebulan gaji. Di samping itu, kerajaan setuju beri wang isyan membantu B40 zaman susah zaman PKP. Maka gempar gempitalah beberapa pempengaruh. Ini termasuk Alia Zailan dan Vivi Yusof. Kata ini polisi yang tidak membantu dan menyusahkan usahawan. Alia Zailan siap perli B40. Katanya, "The poor will become richer during COVID-19. Siap perli dapat duit nanti pun B40 akan beli TV dan iPhone baru." Tahap itu dia pandang rakyat berlainan darjat. Walhal, ketika itu ada yang nak makan sehari sekali pun tak dapat. Vivi pula siap saman netizen yang mengata dia. Dia kata dia tak hina pun B40. Dia cuma persoalkan kewajaran polisi kerajaan menambah beban ke atas usahawan dan akan menyukarkan usahawan pada masa depan. Little that we know back then, as early as 2018, Vivi telah terima geran kerajaan RM47 juta untuk Fashion Valet. Selepas itu, Fashion Valet milik Vivi beli jenama Duck 30 Maple. Juga milik Vivi dengan 95 juta lagi. Itu datanglah 7 PKP sekalipun pasti boleh hidup lagi. Saya rasa facepalm saja. Maknanya, masa komen Tone Dave ini ditulis, dia sedang enak dapat bantuan dan dana kerajaan. Namun memekak tentang polisi kerajaan bantu mereka yang susah. Saya sokong SPRM siasat betul-betul apa terjadi kepada pelaburan ini. Tiada kompromi juga kepada pegawai-pegawai, GLIC dan introducer yang membantu. Kalau ada kes, dakwa semua sekali. Kalau boleh, sekali dengan pengarah syarikat yang suruh netizen get alive. Itu pun bongkak iamat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Semuanya anda boleh dapatkan laporannya di Harapan Daily. Harap SPRM siasat betul-betul pelaburan Fashion Valet.
Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejam selepas Muhyiddin kalah dan dimalukan di mahkamah hari ini apabila didapati bersalah memfitnah Lim Guan Eng dan diarah membayar 1,35 juta, yang kini menjadi perdebatan rakyat ialah bagaimana Muhyiddin mahu bayar 1,35 juta ringgit itu. Dari mana duitnya pun tak tahu. Netizen mula mempersoal, adakah tin Milo akan mula beredar pada petang ini bagi membantu membayar saman tersebut. Kalau selama ini kita dengar 100.000, 50.000, 10.000 bayaran saman, itu dalam masa lebih kurang dalam 2, 3, 4, 5 hari cukup untuk membayar. Kali ini kita akan melihat sejauh mana ringannya tangan rakyat Malaysia, sejauh mana ringannya tangan penyokong Perikatan Nasional menderma untuk menyokong Muhyiddin Yassin membayar 1,35 juta itu. Adakah Muhyiddin akan dapat membayar itu seperti mana yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu? Jumlahnya bukan kecil, 1,35 juta. 350.000 pun susah nak bayar, apakan pula ditambah lagi 1 juta ringgit. Dari mana Muhyiddin nak dapatkan uang itu pun jadi tanda tanya. Kalau dilihat daripada simpanan Muhyiddin, mungkin cukup untuk membayar ataupun tidak pun tidak tahu. Siapa yang akan support beliau pun kita tidak tahu. Tapi kali ini, apa yang mengejutkan kita ialah apabila 1 jam selepas Muhyiddin didapati bersalah di mahkamah dan dipaksa membayar 1,35 juta ringgit, ini yang Muhyiddin buat. Akhirnya Muhyiddin menurunkan hantaran berkaitan Guan Eng. Netizen kata sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Kenapa Muhyiddin bertindak menurunkan hantaran tersebut di saat beliau sudah kalah? Bukankah lebih elok, kata netizen, pengulas politik mengatakan, bukankah lebih elok kalau Muhyiddin bertindak lebih cepat, lebih cekap dan lebih pantas menurunkan hantaran tersebut sebelum ia terpaksa kalah memalukan dan terpaksa pula bayar 1,35 juta. Hari ini didapati bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menurunkan hantaran media sosialnya berkaitan Lim Guan Eng sebagai mematuhi keputusan mahkamah hari ini. Ia dibuat selepas hakim mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah memfitnah Lim Guan Eng. Bagaimanapun di sebalik keputusan mahkamah itu, Muhyiddin memberitahu dia akan membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan bagi membatalkan sabitan yang memihak kepada bekas Menteri Kewangan terbabit. Walaupun saya menghormati keputusan mahkamah, saya sangat kecewa dengan keputusan itu, kata Muhyiddin. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk merayu keputusan itu kerana saya percaya bahawa kenyataan saya tidak memfitnah Lim Guan Eng dan bahawa saya mempunyai pembelaan yang baik terhadap tuntutan itu dan bahawa jumlah yang diberikan oleh mahkamah adalah berlebihan. Sebagai mematuhi keputusan mahkamah, saya akan mengalih keluar hantaran yang menjadi subjek tindakan ini dari Facebook dan media sosial saya, kata Muhyiddin dalam kenyataannya tengah hari tadi. Ia menyusul selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Muhyiddin memfitnah Lim Guan Eng dalam isu pembatalan status pengecualian cukai terhadap Yayasan Akal Budi. Pesuruhjaya Kehakiman Mawar Rozen memerintahkan Muhyiddin membayar ganti rugi kepada Lim Guan Eng sebanyak 1,35 juta ringgit. Menurut Mawar, Muhyiddin tidak cuba membuat pengesahan sebelum mengeluarkan kenyataan tersebut. Hakim juga menganggap dakwaan dibuat Muhyiddin sebagai tidak berasas. Hakim turut menegaskan bahawa keterangan Lim bahawa dia tidak pernah mengeluarkan sebarang pekeliling untuk membatalkan status pengecualian cukai tersebut tidak dapat dicabar semasa perbicaraan penuh.
Kata Rosmawar, saksi defendant sendiri, seorang pegawai dari Kementerian Kewangan, mengesahkan bahawa semasa memegang jawatan Menteri Kewangan, Lim Guan Eng tidak pernah mengeluarkan sebarang surat berhubung perkara tersebut. Muhyiddin merupakan Menteri Dalam Negeri semasa PH menjadi kerajaan antara 2018 hingga Februari 2020. Peguam Guak Ngek Siong mewakili Lim, manakala Chetan Jetwani bertindak sebagai pihak Muhyiddin. Apa komen anda untuk isu kali ini? Beberapa komen daripada netizen ialah, Pepel Tetel kata selepas rayuan ini bolehlah Lim Guan Eng minta tambah nilai tuntutan. Muhyiddin banyak duit untuk diberikan, lebih pada cukup, kata Pepel Tetel. Menjawab kepada Pepel Tetel, dari mana duit itu? Bukan sikit, 1,35 juta, banyak tuh. Tapi adakah dengan tuntutan Muhyiddin merayu itu, Lim Guan Eng pun boleh merayu untuk lebih banyak bayaran? Minta 10 juta kah, 20 juta kah, macam tu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.